Okay, baik. Rasanya Syabirin rasanya lambat sikit masuk. So kita mula balik. So Gary baru masuk. Okay, untuk minggu ni 7 hingga 13 Jun kita ada group presentation. Kita ada penghantaran report juga. Untuk group presentation tu akan dibuat video. Seperti dipersetujui, Gary rasanya yang akan bentang video kan, Gary? Betul kan? Kalau salah lah. Okay. Try lah. Okay, terima kasih Gary. Untuk yang presentation tu Gary, okay, ni adalah present content dia. Aku lupa buat nombor 1. Okay, dia ada 4 bahagian. Dia ada introduction. Lepas tu dia ada planning and implementation. Lepas tu dia ada challenges and solution dan conclusions. So, maksudnya kita tengok bahagian ni lah. Kita tengok yang background, justification, ESL, planning pula. Itulah planning, implementation, activity ataupun idea outcome, activity and sustainability, lepas tu challenges and conclusion. So kita ada berapa slide ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Lebih kurang 10 slide lah sebab satu slide untuk perkenalkan team member. So lebih kurang 10 slide yang akan diterangkan oleh Gary dalam bentuk video lah. So nanti untuk konten dia masing-masing akan buat, tapi tidak termasuk ada 2 orang lah yang tidak akan membuat slide ni. So ada Syabrina, ada Syabi, ada aku juga dan Gary juga untuk buat slide ni. Apa konten dalam slide ni lah. So aku rasa untuk yang ini aku akan bahagikan tugas lah. So introduction lebih kepada background lah. Background problem community company ni orang yang akan buat adalah Syabi. Okay. Okay, orang yang akan buat Syabi, nanti aku beritahu dalam grup lah. Dan yang kedua, justification of the ESL. Okay, Syabi ada. Okay, Syabi, boleh dengar suara saya kah? Hello, Syabi? Syabi? Okay lah? Okay lah tu kan. Syabi, ni adalah, saya ulang balik lah. Group presentation kita iaitu kita akan buat slide secara video untuk bentang pada Sir dan orang yang akan buat adalah Gary untuk bentangkan dan kita, tanggungjawab kita adalah buat slide untuk presentation content. Sebenarnya akan digunakan oleh Gary nantilah. So, Syabi, bahagian Syabi adalah background atau problem community company. Yang paling pertama sekali lah. Syabi dapat tangkap tak? Ke ada yang tak faham sikit? Boleh. Okay. Dia macam sebelum ni lah. Maksudnya kita kena buat slide. Besar. Yes. Deployment saya dengar hujan. Hujan. Yang lain dengar kah? Dengar ni jelas. Syabi macam ni ambil pun saya tahu macam ni nak betulkan sebab yang lain dengar, cuma Syabi je tak dengar. So hujan tak dapat itulah. Mungkin halangan lah, tak apa. Terima kasih Syabi sebab beritahu. Nanti kita akan kongsi dalam grup lah nama-nama yang akan buat slide ni. Okay, untuk slide tadi, saya ulang balik. Syabi akan buat background problem community company ni. Buat dalam slide lah. Tapi kalau buat dalam poin-poin pun okey jugalah. Kalau nak buat panjang pun okey juga. Sebab dia lebih pada perkongsian lah. And then yang kedua adalah justification of the ESL activity, e-service learning activity ni. So justification ni, justification kepada QR code kita lah. Maksudnya kita dah implement QR code tadi. Tapi apa justification dia?
Nanti saya akan share satu review artikel lah untuk jadikan sebagai panduan untuk menulis. Okey, untuk justification ni, orang yang akan buat slide ni adalah Severina. Severina, okey? Okay. Okey, sebab saya tengok saya tengok dari cara awak sebelum ni buat lah. Okey. Sebab tu saya pilih je Servina untuk buat justification ni. Saya akan kongsikan satu artikel nanti, okey? Sebagai panduan. Okay, kan. Okey, nice. ESL activity objektif pula, orang yang akan buat juga adalah Servina juga. So sebab dia termasuk dalam justification, tapi activity objektif ni rasanya dah hari tu aku dah letak dalam slide kita sebelum ni. Proposal, dalam proposal sebelum ni. So boleh tengok balik dekat situ. Okay? Boleh tengok balik kat situ. Tapi sebab e-service learning ni sama lah kot, rasanya sama. Tak apa. Dan yang kedua adalah planning and implementation. Okay. Ini adalah tajuk besar dia lah, planning and implementation. Dan tajuk kecil dia adalah planning phase dan implementation phase. So planning phase dengan implementation phase ni, orang yang akan buat adalah Gary. Gary, okay lah? Okay. Boleh. Okay. Orang yang akan buat adalah Gary, benda ni. Nanti kalau sebab yang ni aku belum tengok balik macam mana nak cara buat dia, tapi depend dengan kau lah, kreativiti kau. Macam mana kau nak buat, apa nak letak dalam planning dia, implementation dia. Sebab planning ni lebih kurang macam benda yang kita dah buat so far yang kita dah buat. Macam mana plan kita dari segi evaluation dia. And then implementation pula macam mana kita nak QR code tu macam mana diimplement dia. Maksudnya macam mana kita detect QR code tu untuk digunakan sebagai solution. Lebih kurang macam tu kak, aku faham. Tapi kalau Gary nak lebih tahu, Google lah. Okay. Dan okay, untuk aktiviti ataupun idea outcome pula dan aktiviti sustainability ni, ini aku akan buat. Maksudnya ni lebih kepada SDG lah. Nanti aku akan buat 2 slide lah. Oh, yang berapa slide tadi setiap seorang tu, maksudnya kalau tengok ni macam satu kan, maksudnya satu slide lah. Sebab dia total dia 10 slide. So setiap seorang ada satu slide akan buat. So contoh aku punya adalah aktiviti idea outcome, satu slide. Aktiviti sustainability pun satu slide. Okay. Okay, dan seterusnya untuk challenges and solution ni pula, belum lagi aku letak siapa nak buat, tapi kalau ada yang volunteer nak buat pun boleh. Tapi dia akan exclude 2 orang, iaitu Annie dan Syazani lah. Sebab lepas ni ada orang ada kerja lain. Okay. Siapa nak, okay, aku buka lah siapa nak buat untuk volunteer untuk buat challenges and solution. Aku Nisa, aku buat tu dan sama dengan conclusion tu lah, last tu. Okay, nice. Okay, maksudnya Gary akan buat challenges and solution lah. Supaya senang aku buat ayat sendiri kan conclusion. Okay, nice. Boleh, okay. Challenges and solution Gary akan buat. Okay, and then the other one is conclusion. Conclusion pun aku belum pasti siapa yang akan buat sebab aku tak letak lagi nama sebab semua dah letak nama tadi. Jadi sebab 2 orang tadi kan 2 orang dah ada exclude. So mesti ada lebih 2. Sebab tu kena pilih 2 orang lah. Tak kena pilih 1 orang 2 kerja macam tu. So maksudnya Gary dah ambil 1 kerja tadi. So siapa nak volunteer buat conclusion? Conclusion dia 1 slide jugalah. Conclusion dia macam keseluruhan apa yang kita bentang. Ada volunteer? Nanti aku buatlah Nisa. Okay, nice. Sabrina akan buat. So Sabrina akan buat yang tersediakan justification dengan aktiviti objektif dia. Lepas tu akan buat conclusion. Okay. Tengok sini, must be slide normally lah. Video slide tu akan maksimum dia 20 minit. So video tu nanti oleh kerana Annie dah buat cantik-cantik yang macam untuk klien tu kan, aku nampak macam menarik lah benda ni. So yang edit tu nanti akan diedit oleh CMO kita dengan CTO kita sekali lah. Boleh CMO dengan CTO?
Edit slide ni kah? Ya, edit slide, masukkan muka Gary juga. Oh, yang ni satu orang okey ni. Okey, boleh. Satu orang ya. Oh, okey. Kalau sebab yang bawah ni banyak lagi. Aku belum bincang prototype lagi. Okey. Okey, maksudnya ini kah volunteer buat? Ah? Tak, aku tanya ya, antara korang dua, CMO atau CTO, yang korang mana satu nak buat? Maksudnya korang nak buat video slide ni ke? Mana satu? Maksudnya salah seorang lah akan buat yang video slide ni. Oh, yang macam compile semua tu kan? Yes, Macam- macam yang kau buat hari tu. Kak pun muka Gary kat semua kan? Letak muka Gary je. Okey. Akulah. Okay, N. Okay. Syaz Syaz mau kah? mau kah? Kalau Syaz mau okey juga. Syaz, Hai. raise hand lah. Kau mau kah Syaz? Okay, kalau macam mana? Macam mana korang dua? Korang bincang lah dua orang. Korang nak mana tahu nanti tiba-tiba bertukar fikiran kan? Okay? Okay, nice. Group presentation dah. Akulah. Ah? Akulah. Okay, boleh. Syaz lah. Nanti Syaz tengok video yang aku buat lah. Kalau mau tengok. Okay. Guna Canva. Okay, korang bincang lah macam mana nanti. Okay, untuk yang kita dah siap group presentation, harap-harap boleh siap lah. Dan untuk prototype, okay, prototype ni, benda ni akan dimasukkan ke dalam final project, maksudnya final report lah. So, dia lebih kurang macam banner lah. Maksudnya aku tak pasti lagi, tak baca macam tak berapa examine lah maksudnya benda ni. Tapi yang aku faham, prototype ni dia buat macam banner, lepas tu tapi bukan banner yang besar atau macam lebih kepada macam mana? Macam kita buat infografik jugalah macam tu, tapi dia banner lah nama dia, sebab dia cakap in every ESL or produce do provide e-banner. Maksudnya e tu kan teknologi kan, dia highlighted the SPL activity with community ataupun company. So dalam banner tu dia akan ada nama, tarikh, lokasi, Unimas dan FEB logo lah. So Unimas dan FEB logo. Lepas tu okey, yang ni benda yang kena masukkan adalah direct service learning. Kita ada 4 hari tu kan, direct, indirect, advocacy dengan research based kan. Tapi untuk kita punya solution adalah direct service learning. So ni akan dimasukkan ke dalam banner tu untuk bincang lebih lanjut lah. Dan apa maksud dia? Dia adalah usually visible student learning from teacher lah. Ini maksud dari Google. So maksud lebih terperinci adalah working directly with individual ataupun organisasi to address a community issue ataupun keperluan. Sebab tu kita pilih direct service learning, kita implement QR code brochure. Okay, apa elemen yang akan ada dalam banner tu? Okay, ni learning, lepas tu problem solving, lepas tu product output dan platform users. Okay, learning ni maksudnya community dulu. Community share the project and learning with enthusiastic community in formal manner. Yang ni mungkin dalam banner tu boleh letak link video kot. Tak pasti lagi, tak tahu juga macam mana, tapi yang penting adalah elemen-elemen benda ni, community learning, problem solving ni, product output ni, platform users ni mesti ada dalam banner tu lah untuk tunjukkan. Sebab dia akan masukkan ke dalam final report nanti. So benda ni aku cadang ini dengan Syaz yang akan buat sebab korang dua akan sentuh benda ni lah. So nanti yang untuk yang final project nanti, sebab kan sebelum ni kan dalam proposal korang dua yang buat betul tu QR code kan, korang dua yang buat. So maksudnya korang fokus benda ni lah untuk masukkan ke dalam final report nanti. Cuba tengok ni. This one. Ni lah. Korang akan masukkan dalam nombor 9 ni. So kalau korang nak buat itu je lah. Faham tak? Ini Syaz. Tapi aku tak pasti lagi macam mana korang nak design korang punya banner tu.
So tapi kalau ada apa-apa isu boleh bagi tahulah. Anxious, okey kah? Aku nak faham apa yang mau diisi dalam banner. Itulah aku pun tak faham lagi. Tapi macam mana? Biasa kalau yang kita punya information economics yang lepas kan, kita ada buat banner kan. Rasanya macam tu kok, rasanya banner. Kalau ada yang pernah tengok yang orang buat banner tu. Dia letak, selalunya dia orang letak nama lah, nama benda tu. Maksudnya kalau kita QR code, so kita letaklah nama of ESL activity kita adalah QR code brochure. Lepas tu tarikh dia, tarikh bila digunakan lah, diimplement ESL activity tu. Lepas tu lokasi dia di mana. Tu Roti Segar Bakery House. Dan kita letak Unimas NFB logo jugalah. Dan kita terangkan sedikit, maksudnya terangkan sedikit QR code ni dia macam mana. Lebih macam tu lah aku faham. Aku tak pasti lagi macam mana nak design benda ni. Ini agak susah sikit nak buat banner ni. Tak apa, nanti kita tengok balik. Lepas tu okey, yang ini adalah final project POPBL report structure. Okey. Untuk final project kita dah ada yang dah siap lah. Kita dah siap juga hari tu. Iaitu executive summary pun kita dah buat hari tu. Table of content pun dah ada. Tinggal 9 minit. Okey, table of content ada. Introduction pun dah ada. So masa kita tak payah buat lagi. Kita just ambil. Dan company yang ni, okey, company community background, benda ni akan dibuat oleh Shebi sebab masa buat slide tadi Shebi yang akan buat background kan, so dia hampir samalah masa Shebi buat benda ni, report writing ni, Shebi boleh buat slide juga, so dia bersamaan lah. So take note Shebi akan buat nombor 4 community background ni. Dan untuk program application pun dah, program crafting pun dah, dan idea solution suggestion development pula rasanya belum, tapi dah, ni sudah. Ni yang Syaz buat hari tu kan, Syaz dengan Annie. Okay, dah kita ambil je. And cost analysis benefit pula, ni aku akan sentuh lah, aku akan buat. Dan untuk yang ni Annie dengan Syaz lah, sekarang ni akan buat lah. Akan datang. So prototype lah, lebih kepada prototype lah. Tapi prototype itu banner lah maksudnya. Maksudnya semua dah. Ni bawah ni limitation and recommendation. Okay, yang ni aku letak nama Silvina untuk buat. Okay kan Silvina? Okay. Maksudnya ada banyak tadi kan? Tapi yang beza dia antara dua kerja adalah slide dengan report writing lah. So yang ni adalah lebih kepada penulisan, limitation and recommendation. Maksudnya apa limit kita buat sesuatu benda tu lah, dan apa recommendation kita untuk betulkan benda tu. Reference pula, kalau yang ni perlu ada lah. Reference ni kalau korang ada dari mana-mana sumber reference tu, korang bagi je, nanti kita akan kumpul sama-sama asalkan ada. Okay, dalam bentuk APA format lah. Dan attachment testimonial. Okay, yang ni aku ingat nak bagi kepada Syaziani untuk buat. Bolehkah Syaziani? Hello, Syaz? Buat emoji dia ni. Okay, Syaz boleh tolong buat yang ni lah, attachment ni. Boleh Syaz? Sebab ni lebih kepada okay, boleh. Dia macam kita kena cari community letter appreciation lah. Maksudnya kan ada hari tu dalam e-lib sudah bagi, so tinggal download dan letak nama nama klien kita.
dan juga copy of faculty letter. Kena cari dalam e-lib lah, rasanya banyak, ada juga yang seletak situ. Copy of faculty letter tu, lepas tu dia kena ada semua lah. Ni maksudnya ada 4, iaitu testimonial tu macam feedback juga lah. Rasanya macam feedback. Feedback daripada QR code brochure tu. Boleh ambil dari situ. Dan sebagai attachment je sebenarnya. Lepas tu pre and post survey. Yang ni ada kan masa kita buat question hari tu. So maksudnya ada. Questionnaire lah maksudnya. Questionnaire kepada klien juga. Klien dengan buyer. Tu boleh letak dalam sebagai attachment lah. Lepas tu ada community letter of representation. Ni minta tanda tangan daripada klien lah. Kena buat cepat juga. Rasanya minta tanda tangan dia. Lepas tu copy of faculty letter kepada company. Bukan community lah. Company. Okay. Rasanya dah jelas lah semua apa tindakan seterusnya akan buat. Yang final project ni sebab kita dah buat untuk proposal hari tu. So sikit je lah kita buat. So lepas tu macam hari Rabu macam tu, on the last day Rabu tu, kita akan buat report compiling lah. Kita akan compile semua dan termasuk banner tu lah. Dia masuk dalam report tu juga sebenarnya. Ni bawah ni, nombor 9 ni. 9.0 lah. Dia masuk juga dalam tu. Dan okay, untuk yang reflection report tu, rasanya saya suruh hantar minggu depan lagi rasanya, tapi tak pasti. Korang sedia je awal lah. Tapi tak aku rasa hantar minggu ni. So benda ni dia ikut kreativiti korang masing-masing. So dia ada 3 lah. Describe your experience objectively, examine your experience, motivation. Ni yang paling bawah, recommendation. Untuk yang cuma satu je aku boleh bagi tahu, referential report ni jangan lupa letak apa tugas korang lah. Contohnya kalau Annie adalah CTO, so apa tugas-tugas dia yang dia kena buat, apa hasil dan impak dia lah. Rasanya korang sendiri pun boleh buat rasanya ni. Okay, untuk yang minggu Ini yes, individu kan yang sayang tadi tu? mana-mana ni kan? Ni. Referential report ni. Individu, ini Ya. individu. Okay. Okay, korang Nanti buat submit lah ni. yes, korang perlu buat masing-masing lah. Okay. Tapi submit tu aku tak pasti sama ada minggu ni atau minggu hadapan. Sebab yang aku tahu, kita cuma submit final report. So mungkin sesuruh submit minggu ni, tapi tak pasti lagi. Mungkin saya akan suruh hantar minggu depan. So, aku tengok dalam instruction pun minggu depan rasanya. Tak apalah. Prepare awal je. Tapi sebab ni individu report, so korang boleh buat masing-masing lah ikut creativity. Okay. The last one, agenda kita adalah hari terakhir ataupun minggu terakhir untuk klase, iaitu yang ni. Betul lah kot rasanya, hantar minggu depan rasanya reflection report ni. And then project report juga submission. Mungkin ni lebih kepada kemas kini lah sebelum ni. Kalau kita dah set minggu ni kan, lepas tu rasa ada macam nak tolong kemas kini kan, so mungkin ni lah. Lepas tu e-portfolio. Okay, untuk e-portfolio ni saya tak ada buat. Okay, e-portfolio tu kita kena kemas kini lah ikut instruction dalam assessment guideline tu. Apa yang dia minta, dia kena masukkan ke dalam e-portfolio tu lah. Week 1, week 2. So nanti benda ni, e-portfolio ni akan dibuat dalam 2 minggu dari sekarang lah. Nanti lepas kita dah habis present, kita dah hantar final report. Lepas tu baru kita tengok balik apa yang kita perlu masukkan dan apa pertambahan untuk dimasukkan ke dalam e-portfolio submission ni. E-portfolio ni yang Google Site. Okay. Nanti aku akan bagi lagi lah untuk e-portfolio ni. So, kena nice juga lah sebab dia 25% tak silap aku. 30 ke 25. Rasanya jelas semua kan. So kita ada presentation, lepas tu kita ada final report. So itu penting lah. Ada apa-apa persoalan dan juga isu so far. Nisa, presentation Yes. tu berapa minit? Okay, presentation tu saya tak bagi tahu berapa minit. Bukan Jadi 5 minit lah.
Berapa? 5. Aku dah tengok dekat Oh, Elite ada macam kah? 5. Elite Lepas kah? tu dia macam 3 minit. Lepas tu 3 minit present. Lepas tu 2 minit tu dia macam tanya soalan untuk member lain. Kalau Oh, tak lah. silap aku dekat Elite lah. Aku baca macam tu. Jadi kan. Jadi kalau 3 Okey, minit tahu, tu tahu. kan. Macam yang tak cukup masa aku untuk explain betul. semua ni. Betul. Jadi Macam jadi boleh aku buat aku punya sendiri kah? Macam tak ikut kau punya ni. Ke kau Boleh. kau ikut? tak. Boleh. Nanti aku terangkan. Tapi kan Gary, Ah, yang ni aku ambil dari instruction present content. Sebab dia cakap present content ni. Tak pasti lah, tapi macam mana 5 minit cuba tengok lagi lah kalau tak silap aku lah. Cuba tengok kat Elite. dalam Elite. Ah, Nanti aku tengok balik. Lepas ni aku tengok dan aku akan respon balik lah. okey. Okey, 5 minit Ya, yang lain ada apa persoalan, cadangan ataupun isu? Okey, kita round table lah. Okey, Gary tadi tak ada lagi Yang isu tadi just 5 minit lah. Tu je Cuba tengok balik lah kalau tak silap aku. Okey, aku akan tengok balik. Yang kedua, okey, Gary dah. Okey, Selvina ada apa-apa persoalan? Tak dah. Tiada. Jelas Jelas. Okey, untuk tarikh tu jelas tak? Tarikh bila nak bagi kepada Gary sebab dia nak edit juga nanti. Bila mau hantar?